Oleh itu, saya menjemput dua pembentang daripada SK Pulau Sepanggar, iaitu Cikgu Marino dan juga Cikgu Saira. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Cikgu Irwet. Okey, selamat petang dan salam sejahtera. Salam Dare to Change PPDKK kepada semua yang menonton secara live daripada YouTube OK9 ICT Telipuk. Okey, selamat datang ke Minggu ICT bersama OK9 Telipuk. Alright, saya Marino Robert daripada SK Pulau Sepanggar akan membuat perkongsian di slot kedua pada hari ketiga MIBOT 2021 ini dengan tajuk Simple, Easy but Informative. Dan seterusnya nanti rakan saya juga dari Pulau Sepanggar juga akan berkongsi dengan kita semua tentang tajuk yang sama. Okay? Sebelum itu, apa yang dimaksudkan dengan tajuk kami ini ialah iaitu simple, easy but informative, ialah berkaitan dengan penggunaan aplikasi Google Data Studio, di mana aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi terbaik lah setakat ini yang digunakan secara meluas pada masa kini untuk menyunting ataupun mempersembahkan data kita ke dalam bentuk yang lebih ringkas, mudah, senang dilihat dan senang diakses, tetapi memberikan banyak informasi. Okey, jadi itulah dalam bahasa Inggerisnya simple, easy but informative. Okey, sebelum itu ada sedikit infografik berkenaan dengan Google Data Studio ini. Okey, kenapa kita pilih Google Data Studio? Kenapa kita digunakan secara meluas? Okey, yang pertama, kita boleh menggunakan Data Studio ini dengan mudah sekali, okey, tanpa memerlukan kita mempunyai kemahiran yang profesional seperti juru analisis data. Okey, kita boleh belajar menggunakan fungsi-fungsi mudah dalam Google Data Studio ini melalui YouTube sahaja pun sudah memadai lah orang bilang. Okey, dan dia memerlukan kita kreatif untuk mempersembahkan data kita ke dalam bentuk yang lebih menarik, okay? Seperti jadual, cartaba, infobar dan juga dari segi font, penggunaan font, warna dan juga fungsi-fungsi yang lain. Okay? Yang kedua, Google Data Studio ini membenarkan kita menggunakan pelbagai sumber data ataupun database, okay? Seperti data analitik, MySQL, YouTube Analytics, dan yang paling senang sekali adalah daripada Google Sheet. Okay? Yang mana saya percaya rakan-rakan guru memang sudah biasa dan sangat familiar dengan Google Data Sheet yang selalu digunakan bersama-sama dengan Google Form. Okay? Yang ketiga pula, Google Data Studio ini adalah aplikasi yang real-time update, okay? Di mana laporan yang dihasilkan adalah dalam bentuk dinamik. Okay? Sekiranya database kita dikemas kini, maka paparan data kita di Data Studio juga akan secara otomatik terkemas kini merujuk kepada sumber database yang dikemas kini itu tadi. Okay? Yang keempat iaitu shareability. Aplikasi ini sangat senang dan mudah, okay? Sama seperti aplikasi Google yang lain lah. Okay? Kita boleh berkongsi link Google Data Studio kita sama seperti di website. Okay? Dan kita boleh mengawal siapa-siapa yang boleh mengakses penuh terhadap data kita, dan juga kita boleh hanya boleh view siapa-siapa yang boleh view saja ataupun siapa yang boleh view dan edit data kita. Okey, yang kelima, sudah semestinya buat masa sekarang Google Data Studio ini boleh digunakan secara percuma. Okey, yang perlu ada adalah akaun Google saja. Okey, akaun Google yang biasa itu. Okey, dan terus saja boleh login ke datastudio.google.com. Okey, itu serba sedikit tentang Google Data Studio. Okey, apa yang saya buat dengan Google Data Studio ini ialah membina satu dashboard, dashboard untuk guru bertugas. Okey, di mana ini adalah untuk memudahkan sedikitlah kerja guru, meringankan tugas-tugas kerja guru, terutama sekali guru bertugas lah. Okey, dan juga dari segi pengurusan lah di pihak HEM, okay? Di mana data yang diperoleh boleh diakses secara bila-bila masa saja. Okay? Sedikit juga infografik bagaimana penggunaan dashboard ini.
Okey, yang pertama, 3 minit. 3 minit ini maksudnya guru yang pertama masuk ke kelas akan mengira jumlah murid lelaki dan perempuan yang hadir pada hari itu. Kemudian guru akan scan QR code yang memang dilekatkan di setiap kelas, dan kemudian isi maklumat yang diperlukan seperti apa yang diperlukan dalam Google Form lah. Ini mungkin akan mengambil masa hanya 3 minit ataupun paling lambat pun 5 minit. Alright. Kemudian yang kedua, guru itu pula akan buka dashboard melalui juga link QR code yang disediakan itu untuk memastikan sama ada data itu sudah masuk ataupun tidak. Kemudian dalam paparan data ini contoh Google Form tu, rekan-rekan semua. Seterusnya dalam paparan dashboard itu guru bertugas sekolah bolehlah melihat data yang diperlukan, dan seterusnya guru bertugas bolehlah cedok apa-apa maklumat yang diperlukan untuk daripada dashboard itu untuk dibuat hard copy kah, ataupun menyalin maklumat itu di papan kenyataan guru bertugas. Itu sedikit tentang dashboard yang dibina ini. Seterusnya kita pergi ini sedikit paparan mengenai gambaran lah tentang dashboard guru bertugas tu, maklumat-maklumat yang ada di pada dashboard tersebut. Saya pergi sedikit tentang pembinaan dashboard guru bertugas ini. Apa yang kita perlu buat, yang pertama ialah kita perlu kumpul data. Data itu macam mana kita dapat data, ialah daripada Google Form yang kita buat tadi. Menggunakan Google Form tadi. Bila ada data, artinya kita ada database. Data itu disimpan di dalam Google Sheet. Kemudian barulah kita boleh gunakan Google Sheet tersebut di dalam Google Data Studio. Dalam kita persembahkan data kita dalam Data Studio. Dalam Data Studio itu kita bolehlah olah data itu, persembahkan data itu ke dalam bentuk carta palang, carta bar ke dalam bentuk jadual, mengikut keperluan dan juga kreativiti masing-masing. Seterusnya kita kongsi link itu dengan mudah kepada semua warga sekolah melalui aplikasi WhatsApp ataupun QR code ataupun melalui Facebook. Dalam perkongsian ini nanti saya akan tunjukkan sedikitlah tentang macam mana kita nak add data dan juga blend data di dalam Google Data Studio ini. Kita pergi ke Data Studio. Sebelum itu kita perlu ada data, seperti yang saya kata tadi, kita perlu ada data. Di sini saya ada gunakan dua jenis data, iaitu ada dua data Google Sheet yang berbeza. Tadi saya katakan saya akan tunjukkan cara macam mana kita blend dua data yang dari spreadsheet yang berbeza ini, kita gabungkan dia jadi satu. Data yang pertama ini kita panggil sebagai database yang dinamik, dan yang kedua ini data statik. Kenapa yang dipanggil dinamik? Sebab data ini sentiasa bertambah dan berubah setiap hari. Data statik dia jarang berubah. Sekiranya ada perubahan kita ubah saja di sini. Seperti contohnya kalau ada murid pindah dari sekolah ataupun ada murid berpindah masuk ke sekolah. Ini contoh Google Form yang disediakan. Guru akan masukkan minggu, tarik, hari, kelas dan jumlah murid lelaki dan perempuan. Seterusnya bila kita sudah ada data, dan kita pergi kepada Data Studio. Paparan Data Studio ini lebih kurang begini, kita hanya perlu sign in. Bila saya sign in, paparan begini akan keluarlah. Paparan begini akan keluar. Kalau kita baru first time login, dia akan minta ID dan juga password Google account. Untuk makluman tuan-tuan semua, database dan juga Data Studio ini mestilah berada di dalam satu akaun Google dalam satu akaun yang sama. Alright. Seterusnya cara kita memulakan Data Studio ini ialah dengan kita klik blank report, ataupun boleh juga memilih template-template yang disediakan. Tapi saya gunakan blank report dulu.
Okay. Paparan seperti ini akan keluar, dia akan meminta kita masuk data terus database. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita gunakan data Google Sheet saja, yang paling senang. Okay. Dia akan masuk terus ke pilihan database. Okay. Yang saya perlukan ialah ini. Okay, kita klik add. Okay, kemudian dia akan keluar begini. Okay, itu satu data, baru satu database kita masukkan. Okay, tadi kita perlu, itu cara add database dalam Google Studio, senang. Okay, tadi kita perlu kita gabungkan dua data tadi, database tadi. Satu kita sudah masukkan, kita perlu masukkan satu lagi database. Kita pergi ke resource, manage add data resource. Oke, yang satu tadi sudah ada dan kita juga klik add data resource, Google Sheet juga. Oke, kita pilih yang ini, database yang berkenan lah. Oke, dan kita sudah masukkan kedua-dua database tu. Oke, kita coba edit data, kita tengok betulkah. Contohnya ini ada kesilapan, jumlah murid lelaki dia declare sebagai date, kita tukar saja kepada bentuk nombor. Okey, kita ada dua data yang berlainan, kita close. Sekarang saya mau tunjukkan macam mana kita blend data ini ataupun gabung kedua database ini. Okey, belum ada apa-apa database yang kita blend. Okay, data. Dua-dua database kita tadi ada di sini. Cuma kita perlu klik saja yang pertama. Okey, dia akan keluar seperti ini. Dan kita add another database. Okey, dua-dua ada sudah di sini, dan yang paling penting di sini ialah join key. Okey, join key ni apa-apa dimensi ataupun maklumat dalam dua-dua database tu yang sama. Contohnya kelas. Okey, dua-dua data kita ada kelas. Jadi kita boleh gunakan itu sebagai join key. Okey, satu join key sudah memadai. Dan kemudian kita masukkan semua maklumat atau medan-medan yang kita perlukan, okay, ke dalam dimension. Okay, yang pertama masukkan minggu, hari, lelaki, kelas, ini ada mengambil masa sedikit lah. Okay. Perempuan dan juga jumlah. Kemudian di sebelah pun saya perlukan lelaki sebenar. Perlukan maklumat ini untuk dipaparkan nanti dalam data studio kita. Okay, di sebelah sini kita perlu pilih satu medium ataupun medan yang digunakan sebagai untuk buat carian data lah. Di sini saya gunakan tarik. Kita buat carian data menggunakan tarik. Okey, semua maklumat yang ada sudah disimpan di tepi sini. Kita cuma perlu klik save, close. Okey. Selepas itu kita pergi ke data source. Kita di sini ada blended data, kita klik blended data. Akan keluar semualah maklumat yang diperlukan dan kita masukkan semua maklumat yang kita perlu paparkan dalam jadual kita ke dalam dimensi. Okey. Tarik, kelas, kita boleh gunakan juga sini lelaki. Semakin banyak maklumat kita perlu paparkan, supaya banyak jugalah kita perlu buat di sini. Okay.
Itu maklumat yang kita perlu paparkan. Kita besarkan sedikit. Oke, ada lambat sedikit sebab Google Data Studio ini perlukan line yang kuat sedikit juga lah. Oke, nah sebelum kita buat theme dulu, dengan klik fungsi theme and layout, kita pilih theme. Saya pilih yang ini. Oke, right. Nah, ini data kita yang kita perlu, yang kita ingin paparkan lah. Oke. Lepas itu semua di sini ada. Cara kita tambah, saya tambah sedikit. Cara kita menambah image. Oke, macam mana cara kita tambah image? Kita klik fungsi image, upload dari komputer. Oke, image boleh diambil daripada yang disediakan oleh kita di laptop ataupun komputer sendiri. Oke, contohnya seperti ini. Oke, dan sedikit. Oke, kita tambah di sini satu fungsi untuk mencari data menggunakan tarik. Oke, dengan menggunakan add control dan klik data range control. Oke, data range control. Letak di mana-mana, ikut creativity masing-masing. Oke, nah, kita coba buat carian menggunakan tarik itu. Oke, kita coba. Oke, contohnya kita coba cari 7 hari bulan. Oke, hari persekolahan terakhir sebelum bercuti. Betulkah? Oke, dipaparkan di situ. Jumlah murid yang hadir, maklum berkenan murid yang hadir pada 7 hari bulan. Oke, artinya berjayalah. Oke, data jadwal kita. Oke, sebenarnya setelah selesai semua ini kita akan dapat step seperti ini sebenarnya. Oke, kita boleh tambah ikut creativity masing-masing. Ya, kita boleh tambah background image ataupun yang seperti inilah. Oke, boleh ubah ikut kesesuaian dan creativity masing-masing. Dan di sini saya akan tunjukkan macam mana kita tambah info bar. Oke, satu lagi info bar daripada data. Oke, simple saja, senang. Cuma kita perlukan line yang kuat lah. Oke, nah di sini apa-apa info yang kita nak paparkan, kita boleh pilih dari field. Oke, available field. Contohnya jumlah keseluruhan murid. Masukkan saja di sini. Oke, dia akan keluar di sini. Jumlah keseluruhan murid Pulau Sepanggar ialah 230 orang. Oke, nah, seterusnya dia akan jadi seperti inilah sepatutnya. Oke, dengan ikut ke creativity kita masing-masing, kita boleh tambah banyak lagi fungsi-fungsi di dalam. Contohnya seperti ini, carta bar dan juga link untuk borang Google Form kita tadi. Dan seterusnya ini yang terakhir lah. Oke, dia akan jadi seperti ini. Oke, mungkin Anda lebih kreatif lagi dan mungkin dan Anda boleh buat yang lebih baik lah daripada yang saya buat sekarang ini. Oke, alright, kita coba buat carian juga. Lain tidak berapa kuat. Oke, pilih melalui tarik 3 hari bulan, hari Senin. Apply. Peratus hadir pun ada disediakan di sini, fungsi dikira secara otomatis lah. Peratus keseluruhan murid hadir pada hari tersebut pun ada di sini, kita boleh tengok. Oke. Nah, seterusnya saya ingin bercakap sedikit tentang kelebihan dashboard guru bertugas ini. Yang pertama ialah memudahkan pengurusan lah, dari sudut guru bertugas dan juga pengurusan HEM. Guru bertugas tidak perlu lagi membuang banyak masa dalam mengira
peratus kehadiran setiap kelas dan juga peratus keseluruhan murid yang hadir membentangkan ada sudah fungsi yang terdapat dalam data studio tu. Okay. Dari sudut HEM pula, pentadbir pada bila masa boleh mendapatkan maklumat yang diperlukan sama ada di peringkat sekolah ataupun di PPD. Okay. Yang kedua, dia dalam keadaan pandemik ini pergerakan guru dari kelas ke kelas perlulah dikurangkan. Jadi dengan adanya dashboard ini pergerakan guru dapat dikurangkan. Okay. Yang ketiga, dari segi capaian data, bila-bila masa saja kita boleh dapatkan data ini sama ada tengah malam kah ataupun subuh pun memang boleh dapat sajalah. Okay. Yang penting ada link tersebut. Okay. Yang keempat, secara automatik penggunaan ICT di sekolah dapat disemai, terutama sekali di karangan murid-murid sekolah lah. Contohnya bila murid nampak saja QR code itu dilekatkan di dinding saja pun, dia orang sudah berasa kagum dan seterusnya, menimbulkan minat mereka untuk bertanya tentang ICT. Itu sedikit daripada sudut kemenjadian murid lah. Walaupun orang bilang sekolah pulau, nunjau di pulau, tetapi tidak jugalah ketinggalan dalam bidang ICT. Mungkin itu saja perkongsian saya pada hari ini. Segala kelemahan ataupun kesilapan saya mohon maaf dan saya akan perbaiki lagi pada masa akan datang. Terima kasih sekali lagi OK9 Telipuk kerana memberikan saya peluang untuk membuat perkongsian di MIBOT 2021 ini. Izinkan saya melepaskan serangka pantun. Ilmu ICT, pantun 2 karat, ilmu ICT haruslah tinggi. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan nakal-nakal. Saya serahkan semula kepada moderator kita pada hari ini, Cikgu Airoy. Jalan-jalan menaiki motor, awas tersadung, si akar mangga. Terima kasih Tuan Moderator kerana izinkan saya berbicara. Cikgu Saira, tadi suara tidak ada, boleh ulang sekali lagi? Termute tadi, boleh ulang sudah. Jalan-jalan menaiki motor, awas tersadung, si akar mangga. Terima kasih Tuan Moderator kerana izinkan saya berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Day to Change PPDKK. Terima kasih sekali lagi kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi tentang pusat sumber digital di bawah tajuk Simple, Easy but Informatif. Saya, Sairah binti Abdul Ghani, merupakan guru perpustakaan dan media di SK Pulau Sepanggar, Kota Kinabalu. Baru sahaja memegang portfolio ini pada awal tahun 2020. Saya masih dalam proses belajar untuk terus mengurus pusat sumber agar menjadi lebih baik. Baik, pusat sumber digital ini dibangunkan dengan menggunakan Google Data Studio. Tapi pada petang ini saya tidak ingin menerangkan tentang Google Data Studio kerana sahabat saya Cikgu Marino telah bercakap mengenainya sebentar tadi. Jadi saya akan terus berkongsi tentang pusat sumber digital. Baik, apa itu pusat sumber digital? Umum mengetahui digital bermaksud secara atas talian. Jadi pusat sumber digital bermaksud pusat sumber secara maya. Ia merupakan koleksi sumber yang boleh dicapai secara online pada bila-bila masa dan di mana sahaja selagi ada peranti dan akses kepada capaian internet. Ancaman penularan COVID-19 yang melanda dunia ketika ini merupakan sebab utama mengapa pusat sumber digital ini dibangunkan. Dalam mengekang penularan COVID-19 ini, pusat sumber merupakan kawasan larangan untuk murid-murid. Norma baru seperti penjarakan sosial, tidak boleh berkongsi peralatan dan sebagainya menyebabkan murid tidak dibenarkan masuk ke
ke dalam pusat sumber sekolah. Keadaan ini amat menyedihkan kerana rata-rata murid kami adalah anak nelayan dan mereka agak kurang berkemampuan untuk membeli bahan bacaan. Kita perlu akur dengan prosedur operasi standard atau SOP yang telah digariskan ini demi kesejahteraan semua. Oleh itu, saya memikirkan perlunya satu medium di mana murid SK Pulau Sepanggar masih boleh membaca, masih boleh mentelaah dan masih boleh mendapatkan bahan-bahan berita tanpa perlu masuk ke dalam pusat sumber fizikal yang ada. Dengan itu, maka wujudlah pusat sumber digital SK Pulau Sepanggar ini. Di dalam pusat sumber digital ini disediakan lebih dari 1,000 buah buku dan majalah dalam 2 bahasa, Melayu dan bahasa Inggeris untuk pelajar. Murid boleh membaca pada bila-bila masa dan di mana sahaja mereka berada selagi ada capaian internet. Baik, kerana masa sangat mencemburui, rasanya tidak perlu lagi saya menerangkan tentang kelebihan pusat sumber digital ini. Saya pasti semua kita telah sangat maklum. Jadi saya terus kepada pengenalan pusat sumber digital SK Pulau Sepanggar. Baik, pusat sumber digital ini baru sahaja dibangunkan pada awal bulan April yang lalu. Seperti yang cikgu-cikgu nampak, ini adalah halaman utama pusat sumber digital SK Pulau Sepanggar. Baik, di hadapan ini terpampang pautan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, pautan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, pautan juga kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Perpustakaan Negara Malaysia dan Delima. Okey, ini adalah halaman hadapan pusat sumber digital SK Pulau Sepanggar. Okey, kemudian saya selitkan juga pautan kepada akhbar online seperti Sabah Times, Berita Harian, Utusan Malaysia, Kosmo, Metro dan sebagainya untuk memudahkan murid mendapat atau membaca berita tentang perkembangan dunia kini. Okey, di hadapan ini juga, di halaman hadapan ini juga saya selitkan sedikit ucapan alu-aluan daripada guru besar Encik Muhammad bin Salehan dan link terus kepada TV pendidikan dan lokasi sekolah. Okey, untuk murid, pusat sumber digital ini menyediakan beberapa papan kekunci yang memudahkan murid untuk terus masuk dan membaca bahan bacaan. Okey, murid perlu masuk ke dalam rak buku maya ini. Okey. Okey. Dan murid boleh membaca buku dengan menekan rak ini. Kemudian murid boleh membaca secara digital. Okey. Ataupun mereka boleh mengulang bacaan seterusnya. Okey, selesai membaca, murid akan tutup link ini dan dia boleh mencari buku yang lain. Sangat interaktif dan menarik, terutama murid sekolah rendah yang suka kepada grafik. Okey, selepas murid membaca, murid akan mengisi Google Form di bahagian nilam di sini. Okey, Google Form disediakan. Murid perlu menekan Google Form dan kita akan sambungkan terus dia kepada e-nilam SK Pulau Sepanggar di mana mereka perlu memenuhkan atau melengkapkan Google Form ini dengan nama, tahun, kelas, tarikh, jenis bahan, buku, bahasa, tajuk dan jumlah muka surat
serta sedikit ringkasan tentang apa yang mereka baca, kemudian mereka akan tekan butang submit. Okey, bila murid telah menekan butang submit, data itu akan masuk ke dalam rekod kita, dalam rekod kita, dan kita boleh melihatnya di dalam laporan. Okey, di sini terpampang tentang laporan rekod bilangan buku yang dibaca mengikut kelas dan bulan. Okey, ini adalah dapatan pada bulan April. Memandangkan pusat sumber ini baru sahaja dibangunkan pada bulan April, jadi data ini ada pada bulan April lah. Okey, seperti yang semua boleh nampak di sana, ini adalah bilangan buku yang dibaca mengikut kelas dan bulan. Okey, di mana 1 intelek 10 buah, 2 intelek 15, 3 intelek 18 dan terus kepada 6 intelek 30. Okey. Bilangan tahun 1 mungkin dilihat agak kecil kerana murid tahun 1 ramai yang belum boleh membaca. Jadi itulah sebabnya mungkin kurang bilangan bahan yang dibaca oleh murid tahun 1. Okey, terus kepada pada bulan Mei, pada bulan Mei dapatan yang terus kita sambungkan daripada Google Form itu, kita linkkan dia kepada laporan, adalah hasilnya beginilah ya. Okey, di mana tahun 6 5 buah buku, tahun 3 4 buah buku dan sebagainya lah ya. Ini adalah data yang setakat hari inilah, setakat ini dia adalah real time ya. Okey, laporan ini laporan inilah yang akan diguna pakai oleh pentadbir untuk melihat bagaimana perjalanan dan perkembangan nilam di setiap kelas secara cepatlah ya. Okey, maksudnya bila-bila masa guru besar atau penolong kanan pentadbiran boleh masuk dengan menekan link tanpa perlu meminta data kepada guru pusat sumber. Okey, di sinilah, melalui laporan inilah kita boleh tahu atau pentadbir boleh tahu bagaimana perjalanan nilam di sekolah, bagaimana pelaksanaan nilam di setiap kelas, sambutannya dan sebagainya. Okey, selain daripada bahan bacaan murid, pusat sumber digital ini boleh juga digunakan oleh guru-guru sebagai bahan PDPC dalam bilik darjah, aktiviti panitia dan PDPR, bergantung kepada kreativiti guru itu sendiri. Baik, pandemik COVID amat digeruni jika terkena membawa mati. Pusat sumber tak boleh dimasuki, secara maya kita takluki. Sekian perkongsian saya, semoga usaha yang sedikit ini menjadi wadah yang ampuh kepada kemanjadian murid di SK Pulau Sepanggar sesuai dengan tema MIBOT 21, teknologi pemangkin kepada kemanjadian murid. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator.